Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Allahumma inni aqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatalfu biha ahlus samawati wa ahlul ardh wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddim ilaika bayna yaday zalika kullih la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnul muhammadina billahil hamd. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang Allah Taala, syukur kita kepada Allah Taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam bicara soal hati. Okey, insya-Allah sembang-sembang soal hati. Hari ini bagaimana tuan semua kita nak Ustaz nak kongsi kepada anda itu bagaimana kelebihan-kelebihan ada adab kita berselawat kata Rasulullah SAW, dan juga apakah janji malaikat kepada Rasulullah SAW bagi orang yang berselawat. Wallahu a'lam semua. Jadi kalau lebih tuan-tuan kena adalah tadi stay home, macam mana pun stay at home, jangan pergi ke mana-mana tuan-tuan, kan tak ada. Ustaz pun dah lama dah tak keluar dah semua, dah lama dah. Jadi semua dah ada kat rumah je tuan-tuan, tengok dah, baca buku. Kita jangan habiskan masa kita dengan benda lain. Banyak baca buku, paling tidak kita ambil tasbih, kita berselawat ke atas Rasulullah SAW. Sebenarnya selawat ni penting, selawat ni penting. Semalam kita ada jemaat, kan ada jemaat kan, ramai orang yang akan berselawat. Ulama-ulama, ada setengah ulama-ulama ni, kalau mereka pada hari Jumaat, hari Khamis malam Jumaat dan hari Jumaat, mereka akan letak tepi segala amalan kebiasaan mereka akan banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Pada hari Khamis malam Jumaat dan pada hari Jumaat sampai masuk maghrib pada hari Jumaat tu, mereka akan hilangkan, mereka akan tinggalkan kebiasaan amalan mereka akan banyakkan selawat. Cuma hari Jumaat tu, hari Khamis malam Jumaat, kan jadi anda kena bacalah surah Al-Kahfi. Al-Kahfi baca dah tuan. Allah panjang sangat, baca dah semua. Jangan tak baca. Jangan tengok panjang. Kita buat kerana Allah Taala. Macam ginilah, kita ada makwa, kita ada makwa, kita ada pakwa. Kita ada girlfriend, ada boyfriend. Okey. Apa dia nak, kita akan usaha juga, walaupun susah macam mana pun, walaupun traffic jam, bang, tolong datang ambil bang saya, tu belum kahwin lagi, bang, tolong ambil saya bang, saya dekat sini. Kita alamak, tengok dalam Waze, ya Allah, merahnya, maksudnya jamnya jalan, tapi tetap kita pergi. Kenapa? Kerana kita sayang pada dia, betul tak? Kita sayang pada dia, kita nak jadikan sebagai isteri kita, atau kita sayang pada dia, kita jadikan dia sebagai suami, kita sanggup redah walaupun jam. Okey, yang tolong yang tunggu, okey, abang akan pergi, insya-Allah makan masa sikit sebab traffic jam jalan ni. Kita pergi dan orang yang kita sayangi tu, dia akan tunggu kita. Sama dengan Allah Taala tu semua. Gitulah tuan semua. Allah Taala dia rindu. Allah Taala rindu dengan kita, dengan tangisan kita, dengan permohonan kita, dengan rayuan kita, dengan kita punya titisan air mata kita, dan Allah Taala dia rindu daripada kita dah semua. Sebab tu hikmah dia buat macam ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala perintahkan innallaha wa malaikatahu, Allah dengan malaikat berselawat kata Rasulullah SAW, ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, berselawat ke atas Rasulullah SAW. Ini Allah perintahkan malaikat. Allah tak beritahu dia Allah dan malaikat pun berselawat, dan kita diperintah oleh Allah Taala supaya kita berselawat. Jadi pada hari Khamis malam Jumaat, sambil kita berselawat, kita baca surah Al-Kahfi tu semua. Panjang, memang panjang. Ustaz dulu pun nak baca dulu memang panjang. Teman bercinta kita nak habiskan. Bercinta nak habis surah Kahfi ni panjang. Memang panjang lah. Bercinta nak habis. Tapi bila kita dah biasa, timbullah Allah bisa, tegal biasa, kalah bisa tu, maka kita sebab kebiasaan kita kalah bisa tu, bisa badan nak duduk nak habiskan surah Kahfi ni, menggeliat. Kalau tengok depan TV ni macam mana? Tengok depan TV, tengok cerita Korea sampai dia season 1, episod tu sampai 3 4 5 episod. Satu episod 45 minit kita tengok. Masya-Allah, kita boleh duduk, tak rasa resah, tak rasa sakit pinggang pun. Tapi bila buka Quran kita semua, datang selalu sakit pinggang, resah, rasa macam gatal tu, gatal si macam-macam. Inilah tuan semua.
Dan semua ni dah kehidupan kita di atas dunia macam tu dan semua. Jadi jadi sebab tu Ustaz kata, jadi kita nak kita baca aja dan semua. Hari Khamis dan Jumaat baca suratul Kahfi. Hari Jumaat sama, hari Jumaat pagi pun, hari siang pun baca surah Al-Kahfi. 2 kali kita baca dan semua. Malam sekali dan siang sekali. Jadi malam Jumaat surah Al-Kahfi kita baca, dan juga jangan lupa baca Yasin, baca juga Yasin. Jangan baca Yasin saja, Yasin dalam hari Khamis. Bukan tak boleh baca Yasin pada hari Khamis dan Jumaat, boleh, tapi diiringi oleh surah Al-Kahfi. Dan surah Al-Kahfi dan juga surah Ad-Dukhan kita baca pada hari Khamis dan Jumaat. Lepas tu banyak selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu, kita baca selawat banyak-banyak. Okey, kemudian tuan semua, pada hari Jumaat kita baca juga. Kita baca surah Al-Kahfi, kita baca Yasin, kita baca surah Ad-Dukhan. Kalau nak best lagi, kita baca suratul Imran. Suratul Imran tuan semua kita baca. Okey, insya-Allah itu menempatilah. Kalau menepati apa yang telah disarankan oleh Tuan Guru almarhum Tuan Guru Syekh Muhammad Faiz Al-Linggi. Dia kata hari Jumaat, jangan lupa baca suratul Kahfi, baca Yasin, baca Ad-Dukhan, dan baca suratul Imran. Kalau boleh baca. Kalau tak sempat, bacalah setakat boleh. Tapi yang penting sekali ialah suratul Kahfi. Tuan-tuan baca. Okey. Dan kita berselawat pada Jumaat, kita berselawat kalau paling tidak tuan semua, dia tidak 1000 kali, dan paling bagus sekali kita naknya 5000 lah. Pada hari Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, dan kalau ustaz hari Khamis tu, ustaz daripada pagi ustaz dah mula berselawat kata Rasulullah SAW. Bila masuk saja malam Jumaat, kita tingkatkan lagi selawat kita. Pada hari Jumaat sama juga, hari Jumaat sebelum masuk maghrib, habiskan sebanyak 5000 selawat. InsyaAllah kita cubalah tuan semua, sebab kelebihan selawat ni banyak kelebihan. Jadi cuma sebelum tu tuan semua, ustaz nak bagi adab-adab ni. Ada beberapa adab saja, ustaz tak mau bincang banyak semua. Adab-adab berselawat. Sebab apa tuan semua kena berselawat ni? Sebab Allah Taala perintah dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman tu, sallu kama ra'aitan. Kita minta Allah Taala suruh kita berselawat ke atas Rasulullah sallam. Ini kita kalau boleh, kita kena banyak berselawat kata Rasul. Sebab Allah Ta'ala perintah. Daripada Allah Ta'ala, apa tuan kita dapat semua? Kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita dapat rahmat bila kita berselawat kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah beritahu, siapa yang berselawat kata aku, 10 kebaikan Allah Ta'ala, 10 kebaikan, dan aku akan bagi 10 dia panggil kita 10 kebaikan pada syafaat kepada kita semua. Kalau 10 kita baca 100, kalau 100 1000, kalau 1000 kita dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Okey, adab ni tuan-tuan. Dalam kitab ni ada mengatakan, membaca selawat sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu yang mulia. Bila tuan semua? Dalam kitab Syarah Al-Minhaj, Imam Al-Khatib ada kata apa semua? Dia kata disunahkan banyak membaca surah Al-Kahfi dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari dan malam Jumaat. Pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Malam Jumaat tu hari Khamis malam Jumaat lah. Bukan hari Jumaat malam satu, bukan. Hari Khamis malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Paling sedikit untuk yang pertama sebanyak 3 kali. Masuk kita orang biasa ni 3 kali tuan-tuan. 3 kali. Tapi janganlah 3 kali tu semua. 3 kali tak ke mana tu semua. Kalau boleh kita baca banyak-banyak kan. Banyak-banyak. Selalu tadi ustaz yakin yang mana dah join ni ustaz yakin anda semua kaki-kaki berselawat. Kaki-kaki berselawat lah maksudnya anda sudah minat berselawat. Ada nama ustaz dia beritahu kepada ustaz Siap hari 5,000. Masya-Allah, tabarakallah. Ustaz kadang-kadang tak sampai 5,000 dah semua. Dia boleh buat 5,000. Perempuan dia semua, perempuan. 5,000 kali dia boleh baca sana setiap hari. Dia pun sibuk, dia business woman. Business woman dia semua, tapi dia boleh baca 5,000 kali. Nak buat kerja tu, nak buat kerja ni, nak jaga anak lagi apa macam dia. Business woman tapi dia boleh baca 5,000 kali. Ni dah tu semua. Jadi paling tidak kita baca sebanyak 3 kali. Dan untuk kali kedua 300 kali. Maksudnya mungkin minggu ni kita baca 3 kali. Hari Khamis kita baca 3 kali. Besok kita baca lebih sikit 300 kali. Okay. Yang kedua, adab-adab membaca selawat sebaiknya dilakukan di tempat-tempat yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam maksudnya sesungguhnya semua amal diangkat pada hari Isnin dan hari Khamis. Oleh kerana itu aku berhasrat agar amal aku diangkat pada saat aku sedang berpuasa. Dalam kitab Syarah Jami' As-Saghir jilid 3, Imam Al-Manawi berkata, disyariatkan berkumpul untuk membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat dan pada malam Isnin. Malam Isnin maksudnya hari Ahad malam Isnin.
Hari Ahad bukan Isnin malam Selasa, tak. Hari Ahad malam Isnin. Seperti yang dilaksanakan di Masjid Jami' Al-Azhar dan dilantungkan dengan suara yang keras. Jadi kalau boleh tuan semua, pada hari Isnin kita hari Khamis, pada hari Ahad malam Isnin kita dah start berselawat kata Rasulullah SAW, dan pada hari Isnin kita berpuasa sunat, dan pada hari Isnin itu juga kita berselawat. Kenapa tuan semua? Kerana itu Rasulullah SAW dia pada hari Isnin adalah hari Khamis, di mana amalan-amalan diangkat, semua amalan diangkat pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Jadi kita banyak berselawat dan kita berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Okay? Sebab Rasulullah suka dia berpuasa pada hari Isnin, dan Rasulullah sangat bersuka pada hari Khamis. Kerana pada hari Isnin dan hari Khamis tu amalan kita diangkat. Diangkat bersama amalan kita, dan juga selawat ke atas Rasulullah SAW. Dan yang ketiga tu semua, membaca selawat sebaiknya terus menerus dan berkesinambungan. Kalau boleh baca sama-sama dan semua. Baca sama-sama. Mari kita perhatikan ayat Quran, itu ayat 56 yang menjelaskan bahawa Allah dan para malaikat besar. Inna Allah, tadi sabda inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan dalam ayat 56 surah Al-Ahzab yang menjelaskan bahawa Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah yusallu dalam bentuk fi'il mudhari' ni, fi'il mudhari'. Ya, kalau kini dan akan datang. Maksudnya kalau kini kan maksudnya hari ni dan akan datang. Fi'il mudhari' ni hari ni dan akan datang. Maksudnya kena buat sama-sama. Hari ni kena buat, akan datang pun kena buat juga tuan semua. Dan juga tuan semua menunjukkan sesuatu yang terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa Allah dan seluruh malaikat, malaikat Allah Ta'ala selalu dan selama-lamanya berselawat ke atas Rasulullah SAW. Allah mulianya Rasulullah SAW. Mulianya Rasulullah SAW. Ini bukan setakat kita berselawat tuan semua, malaikat dan Allah Ta'ala sendiri berselawat ke atas Rasulullah SAW. Sebab tu tuan semua ni, kita untung tuan semua kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tuan semua, kalau kita menjadi umat Nabi Musa. Bukan kata Nabi Musa, tak. Kita berada pada zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa. Payah tuan semua. Nabi Musa pun nak jadi, nak jadi pada Allah Ta'ala, nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita jadi umat pada Nabi-Nabi lain tu semua. Tapi ini kita beruntung, Allah Ta'ala letakkan, Allah Ta'ala lahirkan kita tu semua pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir, Nabi dah khataman nubuwah, Nabi yang terakhir tu semua, yang mana banyak kelebihan. Kita buat satu benda, Allah Ta'ala ganda-gandakan. Sebab apa tu semua? Hikmah Allah Ta'ala begitu, sebab Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Itu saja tuan semua. Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam syurga. Dan Rasulullah SAW besok tuan semua. Sebab itu di akhirat besok, Rasulullah di pada mahsyar, Rasul akan sujud, lama sujud. Sehingga Allah Ta'ala perintah, wahai Muhammad, bangkit. Lebih kurang gitu lah. Bangkit wahai Muhammad. Nabi tak akan bangkit selagi Allah Ta'ala tak tunaikan janji dia, tak tunaikan permintaan dia. Bangkit, memintalah apa kamu nak. Allah Ta'ala, Nabi minta supaya Allah Ta'ala percepatkan urusan-urusan di pada mahsyar tu. Sebab apa tuan semua? Di pada mahsyar ni kita kadang-kadang telanjang tu semua. Kadang-kadang telanjang. Masa tu tak ada dah nak tengok kau, nak tengok aku, tak ada. Semua dah kelang kabut, semua dah mencari-cari. Kalau umat Nabi Adam mencari Nabi Adam, umat Nabi Nuh mencari Nabi Nuh, umat Nabi Isa mencari Nabi Isa, umat Nabi Musa mencari Nabi Musa, umat Nabi Daud mencari Nabi Daud. Semua mencari Nabi masing-masing. Nah, kita ni apa tuan semua? Kita ni dipercepatkan. Kita umat akhir zaman. Tapi tuan semua dipercepatkan dulu. Kita dahulukan. Allah dahulukan umat Nabi Muhammad SAW, dan umat Nabi Muhammad dululah yang akan pertama masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Apa Nabi buat selepas tu semua? Bila dah beragak semua dah umat Nabi Muhammad, umat dia ni, umat baginda nak masuk syurga, nak melintas titik sirat ni, apa Nabi buat sini? Di sini kita sedih tuan semua. Memang kita sedih. Masa tu kita Nabi berpegang, Nabi duduk di muka pertama, banyak kali ibarat jambatan tu semua. Nabi budak ada dekat dengan muka jambatan tu. Dekat dengan muka jambatan tu. Apa Nabi kata? Rabbi salim, wahai Tuhan, selamatkanlah, wahai Tuhan, selamatkanlah. Nabi minta doa. Dan ingat tu semua. Ingat bila Nabi kata macam tu, Allah Ta'ala kabulkan tu semua. Allahu Akbar. Tapi kita duduk molek dah tuan semua. Kena duduk baik-baik lah atas dunia ni. Jangan buat maksiat, jangan buat jahat, jangan buat menyebabkan Nabi marah. Jangan buat Allah Ta'ala marah tuan semua. Ni bila macam tu Nabi akan lepas tangan tuan semua. Bila kita buat satu benda yang Allah Ta'ala marah, bila kita buat satu benda yang Nabi marah, maka Nabi berlepas tangan. Nabi tak akan bantu, Nabi tak akan tolong kita. Nabi tak akan tolong kita tuan semua. Sebab apa? Kita dah buat dia marah.
Kalau boleh jaga molek tuan semua, jaga molek dalam hati dan kita hidup kita hari-hari ni jaga molek, jaga hati-hati semua dalam setiap perbuatan kita. Kadang-kadang kita leka dengan dunia kita leka dengan kehidupan kita terlupa. Kita terlupa yang ada orang yang memang rindu pada kita. Ada orang yang memang kasih pada kita. Ada satu orang yang memang dia berkorban untuk kita. Siapa Rasulullah SAW dan semua? Tak ada orang yang korban lebih pada. Tak ada dah. Tak ada Nabi dan tak ada siapa yang lebih berkorbannya kepada apa? Untuk kita. Korban diri dia untuk kita. Siapa Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW tuan semua. Jadi kita kena ingat semua. Janganlah kita buat satu perkara yang menyebabkan Rasulullah SAW marah pada kita. Rasulullah kecil hati dengan kita tuan semua. Dan jangan buat pada Allah Ta'ala marah pada kita. InsyaAllah. Jadi, yang ke akhir tuan semua, ada selawat itu, membaca selawat dalam keadaan memiliki wuduk yang sangatlah utama. Jadi, kalau boleh tuan semua, kita berselawatlah ke atas Nabi dalam keadaan ada wuduk tuan semua. Tak ada wuduk boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah tuan semua. Cuma dia punya kita adab, Ustaz cakap dari segi adab. Kalau bagi wanita yang ABC Allah bagi cuti tu, tak apalah tak ada air semayang. Tapi kalau kita ni tapi kalau sukar untuk kita nak ambil semayang, tak apa, teruskan berselawat. Cuma graf berselawat tu berbezalah. Dan juga kalau boleh, kalau ikut guru Ustaz beritahu tuan semua, kalau ikut guru Ustaz beritahu, Dekat guru Ustaz beritahu, sewaktu kita nak berselawat tu, kalau boleh lah ni kalau kita duduk atas tengah semayang, kalau boleh kita jangan duduk bersela, kita duduk dalam tahiyat akhir kita duduk gini, kita baca, dan kadang-kadang kita duduk sini teman-teman, kita baca dengan penuh khusyuk dan kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau boleh kita duduk gini. Kita perlu berdiri seolah-olah kita rasa seolah Rasulullah SAW berada depan kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kita segan, kita malu dan semua. Kita segan, kita malu, kita ni banyak dosa dan semua. Kita banyak dosa ni, keluar selawat ni ya Allah dan ya Rasulullah ni. Keluar selawat ni kerana aku rindu, aku kasih, aku cinta padamu ya Rasulullah. Banyak pengorbananmu ya Rasulullah untuk aku ya Allah. Kalau tanpa pengorbananmu, aku sembah tiap ayam, aku sembah patung, aku sembah matahari, aku sembah bulan, aku sembah bintang. Kalau bukan kerana pengorbanan kau ya Rasulullah. Jadi kita banyak berselawat. Tuan semua, dan Rasulullah SAW beritahu, siapa yang banyak berselawat dia akan bersama aku dalam di syurga. Allah Akbar semua. Dan tuan semua, malaikat berjanji. Salah satu malaikat yang kita panggil paling gerun sekali tuan, paling gerun sekali. Yang kita paling gerun dalam 4 malaikat yang hebat. Jibril, Mikail, Israel. Jibril, Mikail, Israfil dan Israel semua. Dalam 4 malaikat ni, satu malaikat yang kita paling takut semua iaitu malaikat maut, itu malaikat Israel. Malaikat Israel kita paling takut semua sebab kehadiran dia tu menyebabkan kita takut semua. Kehadiran dia tu menyebabkan kita takut. Orang akan tercengang, orang akan terkejut. Kita tengok pernah kita tengok satu peristiwa tak tahu cerita bila lah. Sebuah kereta masuk dalam sungai, dalam laut. Bom, jatuh dalam laut dia. Orang ambil kereta tu letak kat setelah beberapa jam duduk dalam air, orang ambil penyelamat ambil tu dalam kereta, buka tu. Orang yang driver tu semua mata dia terbeliak. Ni sini kita tengok terbeliak macam dia. Seolah terkejut. Dia dah. Jadi kita takut macam tu semua. Jadi malaikat Israel, Ustaz tak mau cerita yang Jibril, Ustaz tak mau cerita yang Mikail, Ustaz tak mau cerita Israel, Israfil sebab apa dan semua? Sebab mereka ni kita maksudnya mereka ni mulia dan mereka ni tak akan buat kasar pada kita kalau kita. Tapi mereka maut ni kalau kita berdosa dan semua, seorang yang berdosa dan semua, apa berlaku dan semua, dia akan ambil tongkat daripada neraka dan semua, dia datang, dia pukul badan kita. Dia pukul badan kita, tinggalkan roh kita akan berterabur, bam, keluar. Ini kan dia terkejut, mata terbeliak macam-macam ni. Boom, dan sehingga kan roh kita ni terpercik, pum, keluar. Orang Kelantan kata sembuh, pum, sembuh keluar. Ni kalau orang yang berdosa. Tapi kalau orang yang tidak berdosa, terutama sekali orang yang berselawat kata Rasulullah SAW, malaikat Israel beritahu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau orang yang berselawat kata engkau ya Rasulullah, aku akan cabut nyawa dia seperti aku cabut nyawa para Nabi. Seperlahan yang boleh. Seperti aku cabut nyawa para Nabi. Masya Allah, tabarakallah semua. Apa lagi kita nak semua?
Satu benda yang mudah tuan semua. Satu benda yang mudah. Dudukkan mulut. Ringan saja di mulut. Sallallahu alaihi. Tak perlu tuan-tuan, tak perlu baca banyak. Tak perlu baca Allahumma inni as'aluka min dua jannah azim al-lazim mala'alkan. Kita perlu baca. Tak baca Allahumma sallallahu kita Allahumma sallallahu tibir. Tuan-tuan tak perlu baca yang panjang-panjang. Tuan-tuan baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu saja tuan semua. Insya-Allah tuan semua. Di akhir kalam kita tuan semua. Insya-Allah malaikat akan datang, malaikat Israel akan datang, dia akan cabut nyawa kita selembut yang boleh, sebagaimana dia cabut nyawa roh para nabi tu semua. Allahu akbar. Jadi kalau boleh tuan semua, kita banyak berselawat ingatlah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintah, ni perintah Allah Taala kepada kita tu semua untuk kita berselawat ya ayyuhallazina amanu tu, wahai orang yang beriman, wahai mereka yang beriman tu semua. Allah Taala perintah itu satu perintah Allah Taala untuk kita berselawat ke atas Rasulullah, ke atas kekasih dia, kekasih Allah Taala. Insya-Allah kita tengok Nabi Adam Allah Taala terima taubat dia bila tu semua, bila Nabi Adam sebut nama Nabi Muhammad SAW, baru Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala tanya, mu tahu mana nama-nama ni? Mu tahu mana wahai Adam? Mu tahu mana nama ni? Kamu tahu mana nama ni? Ada wahai Adam. Allah kata-katalah. Aku datang satu hari aku berjalan, aku tengok nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammadur Rasulullah tu ada dah di pintu syurga. Ada dah di pintu syurga. Maka aku tahu dah, ini kalau nama ada berserta dengan nama engkau ya Allah, itu mesti orang ni istimewa. Lalu Nabi Adam bertawassul, sebut nama Nabi Muhammad, baru Allah Taala ampunkan dosa dia. Inilah kehebatan semua. Bukan Nabi Adam buat dosa tak, tapi nak beritahunya ada Allah Taala, dia Nabi Adam bertawassul pada Nabi Muhammad, baru Allah Taala terima dia. Ini nak beritahu tuan semua. Pentinglah kita berselawat ke atas Rasulullah SAW. Jadi kita dah lepas mana hari Jumaat, kita dah lepas dah. Tak apa, kita mulai pada hari ini kita banyak berselawat. Hari Sabtu, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, masuk hari Khamis, tuan-tuan, pagi Khamis kita dah standby dah dengan selawat kita. Dan bila masuk pada hari masuk saja Maghrib pada hari Khamis Jumaat, kita dah ada banyak, kita dah standby dengan selawat kita dan kita banyak berselawat. Boleh insya-Allah tuan-tuan semua. Dan dikatakan dah semua, walaupun selawat Nabi Muhammad berbanding dengan amalan-amalan lain, contohlah kita zikir la ilaha illallah ataupun subhanallah 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 subhanallah, dibandingkan dengan kita berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita zikir lain selain berselawat, kalau kita lupa, hati kita lalai, mengikut ulama kata, Allah Taala takkan dikira zikir kita tersebut. Tetapi selawat, walaupun kita dalam keadaan lupa sekalipun semua, walaupun kita lupa, kita start main-main, Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allah, kita nak main-main Allahumma salli ala Allahumma, sambil gaul nasi, sambil jual bawang apa semua, Allahumma sambil membawang ke dia, Allahumma salli ala Allah, mungkin membawang pun selawat juga. Allahumma salli ala Allahumma, Allah Taala tetap terima. Kenapa dah semua? Kerana itulah kekasihnya. Kita sebut, kita puji, kita agungkan kekasihnya, Allah Taala tetap terima. Inilah kehebatan kita berselawat kata semua. Kenapa Ustaz hari-hari cakap bab selawat ni? Sebab selawat ni penting tuan semua. Selawat ni penting sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan banyak berselawat, orang pertama yang akan datang jumpa kita sewaktu kita nak mati lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang tuan semua. Dia datang jumpa kita. Masa tu tuan-tuan, kita datang tu, dia datang tu, kita kesakitan, kematian tu kita tak rasa dah. Allahu Akbar semua. Bayangkan sahabat-sahabat Nabi, mereka hidup zaman Rasulullah SAW, kena pedang, Mus'ab bin Umar, kena potong tangan, kerana mereka berada pada zaman Rasulullah SAW. Mereka tak rasa kesakitan. Maka Mus'ab Umar pegang benda dah, potong sini, tak rasa. Sebab apa? Sebab mereka berada pada zaman Rasulullah SAW. Mereka berjuang bersama Rasulullah SAW. Ni kita waktu kita nak mati, kita dalam perjuangan. Dalam perjuangan mana? Menghadapi malaikat maut dan semua. Berjuang. Syaitan datang lagi, kacau kita apa semua ni. Malaikat maut datang lagi ni. Tiba-tiba nampak Rasulullah SAW datang. Datang kita tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Hilang sakit kita. Malaikat, syaitan lari berterabur bila Nabi datang. Allahu Akbar dan semua. Jadi inilah selalu saya cakap, kita jomlah, kita banyak berselawat kata Rasulullah SAW. InsyaAllah itu saja tuan semua. Jangan lupa tuan semua pada pukul 11.30 ni, dan pukul 11.30 lebih kurang tak lama dah. Pukul 11.30 Ustaz ada bengkel, iaitu amalan kekayaan Kiai Kudus. Jangan rugi tuan-tuan ambil. Sebab Kiai Kudus ni dia ni tak ada duit apa semua, miskin dan semua. Dia beritahu guru dia, dia tak duit apa semua, kau ambil amalan ni, kau buat, jangan ada apa-apalah, maksud jangan ada perasaan apa-apa, buat je. Dia pun buat tak sampai seminggu dah semua orang datang bagi ni. Jadi alhamdulillah dia
dia mendapat pendapatan yang memang setimpal dengan kehidupan dia. Allahu Akbar dan semua. Rugi kita kadang-kadang ada pandemik tu semua, kita nak jual nasi lemak tak boleh, nak jual kuih tak boleh, nak jual nasi belaut tak boleh, nak jual nasi kabu tak boleh, nak jual tu tak boleh, nak jual ni tak boleh, dan semua banyak halangan-halangan. Orang yang kilang-kilang boleh, semua kilang-kilang boleh, kilang Arab pun boleh, semua boleh, dan semua. Kita nak jual nasi lemak yang halal pun tak boleh, dan semua. Jadi inilah cara kita nak buat dan semua ni. Kan juga dan semua macam mana ni? Yang haram boleh buka, boleh bekerja. Kita nak jual nasi lemak dia tak boleh dan semua. Nak jual dekat luar pun tak boleh. Nak jalan 3 orang pun tak boleh. Tak boleh dan semua sebab lock. Dan tak apa, tak ada masalah, kita akur aja. Kita akur, tetapi dan semua dengan amalan ni insya-Allah Allah Taala akan gantikan dengan. Dan juga di samping itu Ustaz akan bagi bonus daripada anda, iaitu satu amalan yang diamalkan oleh Ummu Salamah. Insya-Allah itu saja dan semua. Kita jumpa pada hari Isnin. Jangan lupa pada hari Isnin malam, iaitu bab solat. Ustaz akan bicara bab solat. Ustaz akan kongsikan bab solat sunat dan semua. Dan juga pada hari Rabu malam Khamis, waktu jam sama lebih kurang jam 9.15 Rabu dan Khamis itu Asma Cinta 99 Asma Cinta, insya-Allah tuan semua. Dan juga pada setiap hari Khamis, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis pukul 3:30 ada kuliah, ada pengajian kitab dan semua. Kitab Fardhu Ain, kitab tauhid, kitab fiqh dan juga kitab tasawuf. Dan itu dan semua. Jadi Ustaz ajak dan semua, Ustaz seru pada tuan semua untuk join bersama dengan Ustaz. Kalau anda inginkan dapat info-info, maklumat tentang pengajian tersebut, anda boleh hubungi Ustaz melalui Telegram. Iaitu anda boleh join geng ngaji kitab, geng nadah kitab dan geng pengajian kitab. Jadi kalau anda nak hubungi Ustaz, boleh hubungi Ustaz, insya-Allah Ustaz akan bagi link pada anda untuk anda join, dan insya-Allah anda akan dapat info-info tentang pengajian kitab. Rugi tuan semua kalau anda tidak belajar kitab, nanti kita mati tuan semua, kita akan disoal oleh malaikat. Satu saja malaikat akan soal, satu je mula-mula tuan semua. Bila malaikat mungkin akhir datang. Kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata apa tuan semua? Dia kata apa? Bila kita mati tuan semua besok, malaikat akan datang. Dua malaikat datang. Okey. Dia tanya kita, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dia tanya, dia tak ada dah, wahai profesor, doktor, wahai ki ageng, tak ada dah. Wahai Tuan Haji, tak ada dah. Wahai ustaz, ustazah, tak ada. Wahai Tan Sri, wahai Tun Datuk Sri, tak ada dah. Dia panggil, hai manusia. Dia kata, hai manusia. Dia sebut manusia dah, tak ada dah. Hai manusia, dalam bahasa Arab lah, bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Tapi dia bilang, hai manusia. Dia tanya, kalau kita seorang yang aman yang baik, dia akan perkenalkan diri dia, akulah Bashir Mubashir. Kalau kita manusia yang tidak baik dan semua, dia akan perkenal, akulah Munkar Nakir. Allahu Akbar. Bila sebut Munkar Nakir, kita dah bergetar semua. Dah bergetar, maka wahai manusia, dia tanya, wahai manusia, apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Dia tanya, Muhammad. Kalau kita jarang berselawat kata Rasulullah SAW, tuan semua, kalau kita jarang berselawat kata Rasulullah, dan kalau kita tak belajar kitab, kita tak belajar tauhid tuan semua, yang mana membicara tentang sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul ada berapa tuan semua? Sifat Rasul ada berapa? Sifat Rasul ada berapa? Kita kena tahu tuan semua. Kita kena kenali sifat Rasul ada berapa. Kadang-kadang kita sifat Rasul kita tak tahu ada berapa. Sifat yang ada pada Nabi Muhammad, sifat Rasul ada pada Rasul ada berapa. Kadang kita tak tahu pun. Jadi, apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Allah? Kalau kita tak pernah belajar, tak baca, kalau kita tak pernah baca sirah Rasulullah SAW, sirah Nabi, sirah Rasul, kalau kita tak baca tak kenal tentang kehidupan Nabi, macam mana kita nak jawab? Kita nak jawab dan semua. Kalau kita kata tak kenal, maka dan semua tunggulah kita dan semua, kita akan dibantai. Dan bila kita tak kenal, maka dia tanya, ma rabbuka? Dia tanya Tuhan pula lah. Dia tak kenal Muhammad, kita tanya, ma rabbuka? Lepas tu tanya. Habis tuan semua. Kita akan pukul sampai hari kiamat. Tapi kalau ditanya, hai manusia, apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Allah? Ya, wahai malaikat, aku kenal dia. Aku kasih, aku cinta pada dia. Aku berselawat ke atas dia sebanyak 5,000 kali satu hari. Paling sikit 5,000 kali satu hari. Dan aku rindu cinta pada, aku kasih pada dia. Dan dia adalah merupakan Rasul Allah. Nah, Rasul Allah, Masya Allah tuan semua. Kalau tuan jawab gitu, wahai manusia, duduklah kamu. Dia tak salah. Tak ada lemah bukan tak ada dah semua. Dia wahai manusia, duduklah kamu, tidurlah kamu seperti kamu tidur seperti seorang pengantin baru. Masya Allah. Ini penting, insya-Allah. Gitu saja tuan semua. Akhir kata sebelum kita berundur tuan semua, Ustaz minta ampun dan maaf tuan-tuan. Doa untuk Ustaz agar Ustaz sihat, dan Ustaz doa untuk anda semua agar anda semua sihat walafiat. Ingat, stay at home, stay safe, stay at home. Jangan pergi mana-mana. Kalau tak ada apa, jangan pergi ke mana-mana. Dan kalau kita nak pergi, pakai 2 lapis, pakai 2 lapis, dan juga kalau boleh pakai face
Shein. Sekarang ni boleh beli kat Lazada. Banyak Lazada, Shopee. Beli Ustaz pun, tuan-tuan, kalau Ustaz keluar, Ustaz pakai 2 lapis dan Ustaz pakai face shield. Alah, murah dah semua. Beli kat farmasi pun ada jual. Tak payah melalui Lazada ataupun Shopee, tak apa. Kita beli face shield. Sebab sekarang ni berbagai-bagai virus yang pelik-pelik tuan-tuan datang untuk nak serang kita. Jadi itulah, insya-Allah itu saja tuan semua. Okey, kalau boleh, kalau siapa yang datang rumah Ustaz, datang untuk dapat rawatan ke apa datang, okey, Ustaz harap, Ustaz pesan pada anda, okey, sebelum anda datang dalam kereta, sebelum masuk rumah Ustaz tu, sanitize tangan anda dulu, sanitize anda, dan tak perlu salam Ustaz lah. Masuk pakai mask. Masa kita bercakap pun, tuan-tuan pakai mask, jangan buka mask. Dan Ustaz pun akan pakai mask, mungkin Ustaz akan pakai face shield juga pada anda. Dan sebelum anda datang, Ustaz akan spray dulu tempat duduk anda, dan bila anda balik, Ustaz akan spray kat tempat duduk anda. Itulah, insya-Allah, jangan risau, selamat insya-Allah. Kita ikut apa sama. Kalau kena juga, itu adalah ketentuan Allah Taala, insya-Allah. Kita doa sebelum kita pergi. InsyaAllah, kalau boleh tolong share video ni pada sahabat-sahabat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasimullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Thank you.